Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 7. Ini adalah assignment untuk subjek Malaysian Studies dengan kod MPU 1113U1. Kami akan bentangkan Malaysian Studies EduTalk Show 1.0. Projek ini mengambil masa dalam seminggu untuk disiapkan dan kami menyiapkannya dalam berkumpulan. Dan saya akan memperkenalkan setiap ahli kumpulan satu demi satu untuk permulaan video ini. Yang pertama adalah saya, iaitu ketua kumpulan 7 ini, Muhammad Arif Haikal bin Muhammad Arawi. Saya mengambil kos diploma in graphic design. Tugas saya adalah sebagai ketua kumpulan, saya mengecek PowerPoint dan slide ini. Okey, dan yang kedua adalah Navitra Darsini, anak perempuan Sarawanan. Dia mengambil kos diploma in Hospitality and Tourism Management. Okey, yang ketiga adalah Ahmad Aliuddin bin Muhammad Jafri. Dia adalah kawan saya dan dia juga mengambil diploma in Graphic Design. Dan yang keempat adalah Nurul Hafizah binti Kamaruddin. Dia adalah classmate saya juga, iaitu dia mengambil diploma in graphic design. Okey, dan yang seterusnya adalah Muhammad Hakimi bin Khairul Nizam. Dia mengambil juga diploma in graphic design dan dia merupakan editor untuk video ini. Yang seterusnya adalah Hema Priya, anak perempuan Kanasavi, iaitu dia mengambil kos diploma in business management. Dan yang terakhir adalah Muhammad Arif Safwan bin Muhammad Arawi. Dia adalah kawan rapat saya dan dia juga mengambil diploma in graphic design. Okey, kami akan memulakan slide ini dengan slide yang seterusnya. Sistem pendidikan merupakan asas penting bagi membangunkan masyarakat dan negara ke arah yang lebih baik. Malaysia merupakan negara yang mempunyai masyarakat yang majmuk di mana setiap dasar yang dilaksanakan mestilah mengikut keperluan masyarakat. Dasar pendidikan yang dilaksanakan bukan sahaja bertujuan untuk memberi pelajaran di sekolah semata-mata, tetapi sebagai alat untuk merealisasikan perpaduan bangsa di Malaysia ini. Melalui sistem pendidikan persekolahan, masyarakat diberi pelajaran kepada semua masyarakat tanpa mengira kaum, agama ataupun bangsa. Sekolah yang terlibat dalam sistem persekolahan ialah sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan. Sebelum kedatangan penjajah ke Tanah Melayu, masyarakat di Tanah Melayu menjadikan surau dan masjid sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Pada waktu itu, pelajaran yang mereka belajar hanyalah menghafal kitab-kitab Al-Quran dan mempelajari mendalam tentang agama Islam. Guru yang dijadikan rujukan untuk mereka adalah imam ataupun para ulama. Selepas kedatangan penjajah ke Tanah Melayu, rakyat British telah menukarkan sistem pendidikan yang terdapat di Tanah Melayu dengan menambahkan sistem pembelajaran bahasa Inggeris dalam sistem persekolahan dan hanya orang golongan atas sahaja yang mampu mempelajari bahasa Inggeris tersebut. Apabila ramai masyarakat bermastatin di Tanah Melayu, British telah menukarkan sekolah kepada sekolah vernacular, iaitu sekolah vernacular kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil untuk masyarakat yang berada di Tanah Melayu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Aliuddin daripada kos DGD akan menjelaskan subjek Malaysia Study yang bertajuk Sekolah Jenis Kebangsaan. Wajar diteruskan atau tidak? Untuk topik yang saya buat,
ialah jenis-jenis sekolah yang ada di Malaysia. Terdapat pelbagai jenis sekolah yang ada di Malaysia. Ini melalui pencarian saya dapati ada 19 jenis sekolah. Saya akan menerangkan beberapa jenis sekolah utama beserta fungsinya dalam topik ini. Antaranya ialah sekolah jenis kebangsaan, sekolah pendidikan khas, sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan. Untuk sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan, bahasa Malaysia digunakan sebagai bahasa pengantar. Sekolah kebangsaan merupakan satu sekolah rendah, manakala sekolah menengah kebangsaan merupakan salah satu jenis sekolah menengah. Seterusnya, sekolah jenis kebangsaan. Fungsinya bahasa Cina atau bahasa Tamil digunakan sebagai bahasa pengantar. Sekolah jenis kebangsaan merupakan salah satu jenis sekolah rendah. Akhir sekali, sekolah pendidikan khas. Sekolah ini adalah untuk murid yang bermasalah penglihatan dan pendengaran. Program yang dijalankan ialah untuk murid-murid berkeperluan khas, bermasalah pembelajaran, bermasalah pendengaran dan masalah penglihatan. Ia wujud di sekolah harian biasa, rendah dan menengah. Kebaikan pendidikan vernakular pula, pelajar mendapat peluang menguasai banyak bahasa. Sebagai contoh, pelajar Melayu yang bersekolah di Sekolah Pendidikan Cina dapat menguasai sekurang-kurangnya 2 bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Cina. Ini akan memberikan kelebihan daripada pelajar tersebut di masa hadapan apabila memasuki dalam pekerjaan. Kebaikan pertama adalah memartabatkan bahasa Melayu, iaitu penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah aliran kebangsaan memainkan peranan yang penting dalam memartabatkan bahasa Melayu itu sendiri. Ini selaras dengan perkara 152 yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Untuk memartabatkan sesuatu bahasa, ia bermula dari selama pendidikan. Hanya sekolah aliran kebangsaan dilihat dapat memartabatkan bahasa kita sendiri. Kebaikan kedua adalah keseragaman kurikulum pelajar. Di sekolah kebangsaan, segala bahan pengajaran dan pembelajaran PNP dapat diselaraskan dalam satu kurikulum yang sama. Tiada lagi jurang akademik di antara para pelajar disebabkan sekolah sepelbagai aliran mereka akan menggunakan sukatan pelajar, buku teks, jadual waktu dan menduduki periksaan yang diselaraskan secara berpusat. Kebaikan sekolah jenis ketiga adalah mengekalkan bahasa ibu dan etnik minoriti. Pengenalan bahasa Cina dan bahasa Tamil sebagai mata pelajaran elektif dalam kurikulum formal sekolah kebangsaan dapat mengatasi sistem People's Own Language (POL) yang tidak mendatangkan impak yang diharapkan terhadap pemerolehan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Kedua-dua jenis mata pelajaran ini di sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Malah para pelajar dari etnik majoriti berpeluang untuk mempelajari bahasa kedua dan begitu juga sebaliknya. Kebaikan terakhir adalah memupuk perpaduan. Sejak sebelum merdeka, para pemimpin berhasrat untuk menumbuhkan sebuah sekolah kebangsaan sebagai wahana untuk perpaduan rakyat pelbagai kaum seperti yang telah dinyatakan dalam Penyata Razak 1956 dan menjadi cabaran negara dalam usaha untuk mencapai matlamat wawasan 2020. Sekolah satu aliran dilihat sebagai reformasi pendidikan yang harus diperjuangkan bagi mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional selaras dengan selamat utama dasar pendidikan kerajaan. Selamat sejahtera kepada Miss Aida. Saya Navitra Darshini Saravanan. Hari ini saya akan beritahu tentang kelemahan penubuhan sekolah jenis kebangsaan jika dimasukkan di dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kelemahan pertama adalah peluang menguasai banyak bahasa akan dikurangkan di dalam kalangan pelajar. Sekolah-sekolah jenis kebangsaan adalah tempat untuk dapat menguasai banyak bahasa di dalam kalangan pelajar. Contoh, sekolah Tamil dan sekolah Cina adalah tempat menguasai bahasa tambahan di dalam kalangan pelajar. Yang seterusnya adalah
kesusasteraan bahasa akan dipupus. Sekolah-sekolah jenis kebangsaan telah mengajar kesusasteraan bahasa di dalam mata pelajaran pelajar untuk kalangan muda supaya dapat mengetahui tentang kesusasteraan bahasa masing-masing. Contohnya, Sekolah Bahasa Tamil telah mengajar cerita-cerita yang kesusasteraan bahasa Tamil. Contoh, Mahabharatam, Kamba Ramayana. Yang ini semula cerita-cerita yang kesusasteraan bahasa Tamil untuk agama Hindu. Yang seterusnya adalah mewujudkan aliran pendidikan yang berbeza. Masyarakat akan berpecah belah. Tujuannya berorientasikan pencapaian akademik pendidikan yang berbeza adalah berasaskan kepada fahaman ideologi dan kepercayaan yang pelbagai negara ini. Yang seterusnya, kelemahan yang bersensitif di dalam negara kita, kurang memumpuk perpaduan di dalam kalangan masyarakat. Budaya menghormati hak kaum lain mampu memumpuk persepaduan kaum dan etnik di negara ini. Bezanya, sekolah-sekolah aliran Cina dan India mempunyai tambahan mata pelajaran elektif seperti bahasa dan tulisan Cina dan Tamil. Keseragaman, kurikulum dan sistem pendidikan sekarang secara tidak langsung dapat memupuk kesepaduan kaum dan etnik di dalam masyarakat kita. Yang seterusnya adalah mewujudkan aliran pembelajaran berbeza. Mudah untuk memperolehi ilmu pengetahuan di dalam kalangan pelajar kita. Hal ini demikian kerana pelbagai ilmu pengetahuan yang terdapat di dunia ini ditulis dalam pelbagai bahasa untuk memudahkan perfahaman di dalam kalangan pelajar dan kalangan masyarakat. Yang ini adalah kelemahan-kelemahan penubuhan sekolah jenis kebangsaan jika dimasukkan di dalam negara kita, terutamanya di dalam sistem pendidikan negara kita. Kesimpulannya, kerajaan telah banyak memberi sumbangan kepada kemajuan dalam sistem pendidikan kita selama ini. Kerajaan berperanan untuk merealisasikan transformasi pendidikan. Pelbagai usaha dan cara telah dijalankan untuk merealisasikan transformasi pendidikan di negara ini. Pelbagai kesan positif telah diterima. Oleh itu, semua pihak, terutamanya kerajaan, perlulah bekerjasama antara satu sama lain untuk meneruskan sistem sekolah jenis kebangsaan di negara ini. Kerjasama ini amat penting untuk mengekalkan lagi perpaduan kaum di negara Malaysia. Penyatuan pendidikan di Malaysia sudah bermula sejak zaman sebelum merdeka lagi, namun agak sukar direalisasikan. Penyatuan ini akan tercapai sekiranya semua rakyat memahami asal-usul tanah Melayu atau perkembangan pendidikan di Malaysia sekarang. Oleh itu, semua pihak perlulah menjadi warga negara prihatin supaya masalah ini dapat diselesaikan. Sebarang perbincangan perlulah diadakan supaya tidak salah faham antara satu sama lain. Assalamualaikum ayah. Saya Muhammad Kimif Nizam. Sebagai bentuk, kami ingin kongsi video social eksperimen yang dilakukan oleh TV3 Malaysia. Video ini mendapat ribuan tontonan di YouTube. Mari kita lihat sesi lain. Perhatian, perhatian. Dengar sini semua. Kepada sesiapa sahaja yang sedang berada di pavilion, mari kita bermain satu permainan untuk menguji minda anda tentang Malaysia. Lihat kotak-kotak berwarna tu. Itu kotak-kotak pembahagian kaum di Malaysia. Etnik Sabah Sarawak atau jika ada berbangsa Punjabi dan lain-lain. Korang boleh berdiri dalam kotak warna. Yang Melayu diri dalam kotak warna, bangsa Cina dalam kotak warna dan India dalam kotak warna. Ini bukan nak diskriminasi ke apa tau. Tunggu, okey? Soalan yang pertama. Siapa di sini makan nasi lemak untuk breakfast pagi tadi?
Okey, sila kembali ke kotak-kotak anda tadi. Siapa di sini suka badminton? Tak kisahlah main ke, tengok je ke. Semua masuk. Okey, balik ke kotak asal. Siapa di sini yang lahir pada bulan Ogos? Go. Soalan seterusnya. Siapa di sini pernah ada atau masih mempunyai kawan baik selain bangsa anda sendiri? Siapa di sini percaya bahawa Malaysia merupakan negara yang maju dan harmoni? Maju. Siapa di sini yang bangga jadi rakyat Malaysia? Siapa di sini boleh nyanyikan lagu negaraku? Anda telah berjaya membuktikan bahawa Malaysia ini kita punya. At the end of the day, it just made me realize that we are very patriotic and we unite as one. I think sebab because I was standing, there were next to me, it was like from different races. There was Chinese next to me, Indian next to me, I am Malay, and we're together, one song, nyanyi sama-sama. Perasaan patriotik semakin berkobar-kobar. Dengan Cina, India, Melayu sekali together. Semua tak sombong. Merdeka, sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan. Merdeka, ini kita punya. Young generation dapat membuat sikap bersatu padu antara satu sama lain. Malaysia lebih baiklah, aman, damai, tak ada banyak pergangguan tentang itu bangsa lah. Berbilang kawan ni satu bangsa yang unik lah. Itu unik ni maknanya pentadbiran negara perlu mengambil kira semua bangsa. Pertama dari segi politiknya, dari segi ekonomi, dari segi kebudayaan, dari segi tata hidupnya. Pasal masyarakat di Malaysia ni walaupun berbilang bangsa, kita tengok budayanya. Kalau dia cinta kepada bangsa, cinta kepada negara, dia akan tetap setia pada negara. Negara sini memang aman lah. Tak ada apa macam war ke apa ke, tak ada. Memang kita orang berbilang kaum, lagi semuanya hidup aman damai. Kita juga dapat menghormati tak kira bangsa, tak kira agama. So kita dapat lihat masa depan yang elok untuk mereka. Dalam 30 lebih tahun saya duduk ni, dia aman, selalu aman. Saya pernah jatuh motor yang tolong saya lah. Dia Melayu juga. Jadi sebagai kita rakyat Malaysia perlu memainkan peranan supaya tidak akan berulang 13 Mei yang lalu, yang mana disebabkan oleh bangsanya yang tidak bersatu padu, dan nak lihat bahawa satu keamanan akan terus berkekalan. Bila ekonomi kita kukuh, bangsa kita akan maju. Ramai kawan juga, ramai kawan Melayu, Cina, India, berbilang kaum semua. So saya kawan dengan semua. Jadi kepada warga negara Malaysia, kita akan tetap jaga keselamatan negara, kita tingkatkan ekonomi, kita tekankan perpaduan. Dan juga kita perlu ada satu semangat yang baik antara satu kaum dan lain.
Kita jangan mengharapkan satu populariti antara satu bangsa sahaja. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena support antara sama lain. Itu ucapan saya terhadap semua rakyat Malaysia. Selamat Hari Merdeka kepada semua rakyat Malaysia. Selalu bergantung bahu bersama satu sama lain. Kalau kita tak berganding bahu, memanglah rakyat dan negara akan musnah. Merdeka dalam arti kata bukan kita merdeka dari segi politik, kita nak merdeka dari segi ekonomi. Terutama setiap bangsa kita yang berbeza kebudayaan, berbeza segi ekonominya, yang pentadbiran politik kita kena melihat. Ini merupakan satu perkara yang penting kalau kita nak terus berada dalam keadaan kemerdekaan yang dimaksudkan oleh semua.